Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan Alhamdulillah pada pagi ini, Alhamdulillah. Dan seterusnya sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda, kita dipermudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Jadi subhanallah, selamat pagi dan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat dan sejahtera selalu insya-Allah dan bersemangat selepas solat subuh insya-Allah. Jadi subhanallah, pada pagi ini kita nak membincangkan tentang sebuah topik yang mungkin berkaitan dengan merdeka, tetapi kita nak membincangkan tentang bagaimana nak menjadi orang yang berjaya bukan sahaja di pandangan manusia, bahkan di pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa doa yang boleh kita baca untuk menjadi dan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Jadi subhanallah, seperti biasa kita bacakan sebuah hadis dahulu, hadis yang kalau kita lihat Nabi SAW bersabda yang bermaksud, yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah pada pagi ini, kuliah pada pagi ini kita nak membincangkan tentang bagaimana nak menjadi orang yang berjaya di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ini kita menghayati maksud kemerdekaan. Jadi subhanallah, sebenarnya bagaimana kita nak ingin menjadi orang yang berjaya, yang maksud yang sama, kita nak ingin merdeka. Yang pertama sekali, kita ingin menjadi insan yang merdeka, bukan menjadi hamba kepada manusia, kepada makhluk, tetapi menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni yang pertama sekali, kita mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita nak menjadikan hati ini, jiwa ini, kehidupan kita ini bukan hamba kepada makhluk, tetapi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, akhirnya bila mana kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebenarnya ingin mencapai kejayaan, al-falah, yang bermaksud al-falah. Kalau kita lihat an-najah, al-falah, macam-macam. Maksudnya, yakni kita nak mencapai kemenangan, kejayaan dalam kehidupan kita dengan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran sendiri, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, terdapat banyak kali disebut dalam Al-Quran yang kalau kita lihat dari segi bacaan ada 40 kali disebut yang bermaksud al-falah ataupun bermaksud kejayaan di dalam Al-Quran. Kan banyak kali disebut dari segi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga isim fa'il. Dan subhanallah, kita lihat dari segi manusia sendiri, kita akan pandang seseorang itu dari segi kejayaannya, mungkin dari segi pelajarannya, mungkin dari segi akademiknya, mungkin dari segi kekayaannya, dari segi masya-Allah, macam-macam kita akan lihat. Tetapi subhanallah, kejayaan yang terbesar adalah kejayaan yang mana bila mana kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bila mana kita dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Subhanallah,
bagaimana nak menjadi insan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ada beberapa ciri-cirinya dan mudah-mudahan ciri-ciri ini kita boleh ikuti dan mudah-mudahan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, subhanallah, dari segi bacaan dan juga dari segi pandangan ulama yang mengatakan mereka yang berjaya di sisi Allah yang pertama sekali adalah mereka yang menjaga solatnya. Seperti biasa, itu adalah asas kewajipan dan itu adalah yang paling utama yang akan dipandang, yang akan ditanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang menjaga solatnya, bukan menjaga solat sahaja 5 waktu sehari semalam, tidak, tetapi yang menjaga solatnya, yang menghayati makna solatnya, yang betul-betul orang kata menjaga waktu solatnya, dan yang terbaik adalah yang yang solat di awal, waktu. Jadi daripada wuduknya, sahnya wuduk itu, cara-cara wuduk itu, lepas solat, daripada awal solat angkat takbir itu, dia menjaga solatnya daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Jadi orang yang berjaya yang pertama adalah orang yang menjaga solat. Jadi subhanallah, mungkin kali ini subhanallah kita bukan setakat kita ingin menjaga solat, tetapi kita boleh includekan sekali, kita boleh involvekan sekali untuk kita mengajak insan-insan lain, yakni orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang di sekeliling kita untuk menjaga solat. Yakni mungkin anak-anak kita, dan yang paling penting subhanallah, pada saat ini untuk kita kuatkan untuk menjaga solat ini, kita ajak sekali anak-anak kita, yakni kita kena masukkan sekali konsep berjemaah dalam kehidupan keseharian kita. Baik, itu yang pertama. Bagaimana pula dengan ciri yang kedua untuk menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang taat dan juga beramal soleh. Mereka yang taat dan juga beramal soleh. Yakni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amilus salihat wa amilus salihat. Di orang yang beramal soleh, kan, kalau kita lihat beramal soleh ni berbanyak-banyak sangat kebaikan. Bahkan sekecil-kecil kebaikan pun boleh kita amalkan untuk menuju, untuk usaha kita menuju kebaikan, usaha kita untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecilnya senyum, bantu orang, bersedekah walaupun sedikit, itu pun dah dikira sebagai kebaikan ataupun amal soleh. Tetapi yang paling penting adalah kita kena istiqamah. Kita nak masukkan konsep istiqamah dalam kehidupan seharian kita. Mungkin dahulunya kita rajin membaca Al-Quran, tapi mungkin sekarang ada kekurangan dari segi bacaan Al-Quran. Tapi itulah usaha kita untuk beramal soleh dan juga kita cuba sedaya upaya kita untuk istiqamah. Yang ketiga, ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak disebut dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah At-Taghabun ayat 16, Al-Maidah ayat 35 dan juga surah Al-Baqarah ayat 189. Baik, yang seterusnya, apakah ciri-ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah orang yang menjauhi dan juga orang yang tidak memakan riba. Subhanallah, kalau kita lihat kenapa riba ini satu cabaran buat manusia, kerana kalau kita lihat riba ini ada keuntungan di dunia, ada keuntungan untuk menjadikan seseorang itu kaya ataupun untung di dunia yang lebih cepat daripada biasa. Jadi subhanallah, kalau boleh orang yang maksudnya kita perlu jauhkan diri kita daripada riba ataupun rasuah, kan, rasuah. Kita perlu jauhkan diri kita daripada riba dan juga rasuah, kan. Unsur-unsur perkara ini mungkin datangkan keuntungan di dunia, tetapi menjauhkan keberkatan, dan itu adalah perkara-perkara yang haram yang mungkin mengakibatkan sesuatu yang tidak elok kepada keturunan-keturunan kita dan kepada harta kita dan juga kepada kesucian harta kita. Baik, itu dia yang keempat. Yang kelima, mereka yang berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah, mungkin ada golongan-golongan mereka yang pada saat ini di negara-negara Islam yang lain yang menentang, ada peperangan-peperangan, kan, yang mereka lalui pada saat ini. Itu mereka golongan berjihad fi sabilillah. Dan mungkin kita dari segi jihad kita adalah jihad melawan nafsu. Dan yang keenam adalah mereka yang tidak minum arak.
Maksudnya pada saat ini mungkin ada syubhah, perkara-perkara syubhah yang boleh kita elakkan, ataupun restoran-restoran yang perlu kita lihat dahulu adakah mereka ini halal ataupun tidak, kan. Baik, itu kita elakkan. Dan yang ketujuh, mereka yang berjaya di sisi Allah adalah mereka yang tidak berjudi, kan, mereka yang mengelakkan diri daripada berjudi. Dan yang ke-8 adalah mereka yang mengelakkan diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja dari segi mereka yang pergi menuju kepada mengambil orang kata apa, pergi bomoh ke, tak, bukan saja itu, tetapi tidak mensyirikkan Allah ini mungkin melihat dari segi hati kita. Contohnya kita buat ibadah, tuan-tuan dan puan, kita buat ibadah, kita solat, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, tetapi akhirnya ada sifat riak, ada sifat sombong, ada sifat takabur. Itu pun boleh jadi adanya syirik kecil. Kerana apa? Kerana tujuan ibadah yang kita lakukan bukan kerana Allah semata-mata, tetapi adanya di samping itu bukan kerana Allah, tetapi adanya di samping itu kita ingin pandangan daripada manusia, ingin pandangan daripada makhluk, ingin pandangan daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun boleh dikatakan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang paling penting, cuba sedaya upaya kita untuk sentiasa menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga diri kita, kesucian hati kita untuk tidak ada dalam diri kita perasaan riak. Walaupun susah, kan, kadang-kadang ada juga kita terasa, ya Allah, kan, kadang-kadang, tapi cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat istighfar, dan latih diri kita, ya Allah, aku pun insan biasa, banyak melakukan dosa. Setiap kali kita rasa macam ingin ke arah kesombongan, ingin ke arah takabur, ingin ada perasaan riak itu, nak pandangan manusia, kita cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat hayati balik, ya Allah, aku ni insan biasa, penuh kelemahan, banyak dosa, tidak perlu untuk merasa riak ataupun takabur. Okey, baik, itu dia, tidak mensyirikkan Allah. Dan seterusnya, mereka yang berjaya adalah tidak menilik nasib. Kan pada saat ini, tuan-tuan dan puan, banyak orang yang menilik nasib. Saja-saja nak main-main, kan, nak tilik nasib. Bagaimana? Tak jauhkan diri daripada perkara tersebut. Yang seterusnya adalah mereka yang subhanallah, perkara ini sangat-sangat penting untuk diri kita, yakni bersyukur dengan nikmat Allah. Subhanallah, pada pagi ini kita dapat bangun merasai nikmat kehidupan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syukur itu, bahkan subhanallah, bila mana kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah dengan satu nikmat yang Allah beri, walaupun kecil, walaupun sedikit nikmat yang Allah beri itu, tuan-tuan dan puan, bila kita syukur, subhanallah, Allah akan gantikan dengan nikmat yang lebih besar. Allah akan berikan dengan nikmat kebaikan yang banyak lagi selepas itu. Pasti dan yakin dengan perkara tersebut. Maknanya, bila Allah kata la in syakartum la azidannakum, bila mana Allah kata siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Subhanallah, nikmat itu bukan dari segi rezeki sahaja, tetapi dari segi kesihatan, dari segi masa kita yang berkat, dari segi kewangan kita yang berkat. Itu adalah rezeki-rezeki yang Allah akan berikan bagi siapa yang bersyukur. Bahkan mereka yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ketika makan, kan, bismillah ketika makan, alhamdulillah ketika makan, minum, sebut perkataan tersebut pun, alhamdulillah, terima kasih Allah, kan, segala puji bagi Allah, itu pun Allah akan redha terhadap orang tersebut, dan juga Allah akan berikan nikmat, ataupun Allah akan berikan lebih lagi kebaikan untuk mereka yang mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya apa? Ada konsep syukur di situ. Dan barang siapa yang bersyukur, yakinlah Allah akan tambahkan nikmat. Okey, baik, yang seterusnya, siapakah orang yang berjaya yang seterusnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah. Ini ujian buat kita. Apakah yang seterusnya? Adalah mereka yang menjaga mata dan mereka yang menjaga auratnya daripada dilihat oleh insan lain. Maknanya apa? Jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang tidak senonoh, ataupun perkara-perkara yang orang kata apa? Aurat, aib, keaiban, semua tu. Menjaga mata dan juga menjaga aurat, kan. Ini ujian mungkinlah buat wanita-wanita, buat mereka yang di golongan muslimah,
kita lihat perkara-perkara itu seperti perkara yang remeh, kan, dari segi pergelangan tangan, dari segi aurat-aurat yang kaki dan sebagainya. Tetapi itu adalah perkara-perkara yang perlu dijaga, kan, untuk tidak dilihat daripada mereka yang dibenarkan untuk dilihat. Contohnya suami, ayah, keluarga kita mungkin boleh dilihat, tapi saudara mara kita itu pun perlu kita jaga, kan, dari segi aurat kita. Jadi mereka yang berjaya di sisi Allah adalah mereka yang menjaga mata dan mereka yang menjaga auratnya. Dan yang seterusnya adalah mereka yang banyak berzikir, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada perkara gaib dan hari kiamat, banyakkan bersedekah dan juga beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang paling penting juga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan bila dikaitkan dengan mereka yang subhanallah, yang mendapatkan jiwa kemerdekaan adalah mereka yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan juga mencegah kepada perkara yang mungkar. Kenapa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada saat ini kalau kita lihat banyak perkara yang boleh kita kongsikan tentang kebaikan, tapi mungkin susahnya kita untuk lakukan nahi mungkar, kan. Mungkin kita susah nak tegur, mungkin kita tidak ada kuasa, tidak ada autoriti untuk menegur dan sebagainya, tetapi cuba sedaya upaya kita untuk melakukan perkara tersebut dalam keluarga kita sendiri, dalam bermula dengan keluarga kita sendiri. Okay? Daripada sekecil-kecilnya, mungkin daripada kita lakukan daripada keluarga kita, ada efeknya yang baik kepada masyarakat dan juga negara. Baik. Subhanallah, banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita buat untuk menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian? Itulah sebenarnya kejayaan untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya. Bukan setakat di segi dunia tetapi juga di akhirat kelak. Jadi subhanallah, kalau kita lihat itulah berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, yang bila mana azan dilaungkan, disebutkan dalam azan tersebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang dipanggilkan kita untuk menuju kejayaan. Jom kita menuju kejayaan, dilaungkan sebanyak 5 kali sehari. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, banyak kalilah, dekat 10 kali kan disebutkan untuk kita menuju kejayaan, yang mana kejayaan ini bukanlah boleh didapatkan dengan senang, kan. Nak menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang istiqamah, bukan senang untuk kita dapatkan perkara tersebut. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, itu pun dikaitkan hayya 'alas salah dahulu, itu pun boleh menuju kejayaan. Jadi subhanallah, bila mana kita sebut hayya 'alal falah, laungan azan, kita akan sebut la haula wala quwata illa billah, kan. Maksudnya tidak ada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta, kita nak iring dengan usaha itu untuk mencapai kejayaan itu, kita perlu ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Memang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bantuan daripada Allah, kita perlu doa daripada Allah, kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kejayaan tersebut. Maknanya bukan dengan usaha kita sahaja, bukan dengan usaha kita, tapi kita perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Bagaimana bila mana kita nak menjadi orang yang berjaya? Okeylah, kalau kita lihat tadi, kita dah listkan bagaimana ciri-ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana untuk kita mendapatkan antaranya? Antaranya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, antaranya adalah dengan kita berdoa. Satu doa yang biasa kita amalkan dan satu doa yang Nabi sering baca, banyak kali baca, bukan sahaja Nabi tetapi sahabat-sahabat juga banyak baca doa tersebut, dan kita pun pengakhiran kita akan baca doa tersebut dalam kehidupan seharian kita. Apakah doa tersebut? Adalah doa untuk kita minta kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Apakah doa tersebut? Kan mungkinlah kita banyak doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah wat-tuqa wal-afaf wal-ghina wal-yaqin fid dunya wal-akhirah. Kita banyak doa tersebut. Tapi subhanallah, satu doa yang daripada riwayat Anas bin Malik. Anas kata apa? Anas kata Nabi SAW banyak baca doa ni. Dan kalau kita lihat Anas bin Malik, setiap kali lepas baca doa tidur, lepas baca doa makan, lepas baca apa sahaja doa yang dia inginkan, pasti Anas bin Malik akan tutup doa-doa tersebut dengan satu doa, iaitu baca doa ini, iaitu apa dia?
doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dia. Doa yang perlu kita baca. Mungkin kita nampak simple, tapi subhanallah, itu adalah satu doa yang sebenarnya melingkupi ataupun merangkumi semua hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Subhanallah. Okay. Jadi apa dia doanya? Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya hasanah, kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan juga peliharalah kami daripada seksaan neraka. Daripada surah Al-Baqarah ayat 201. Jadi kalau boleh kita lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 201, itu dia satu doa daripada Al-Quran yang mana dikatakan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala kebaikan. Bukan sedikit tetapi segala kebaikan. Mungkin kita nak kebaikan dari segi kesihatan, dari segi anak-anak, dari segi pelajaran, dari segi ilmu, segala kebaikan, apa-apa sahaja yang kita inginkan kebaikan, daripada doa inilah Rabbana atina fid dunya hasanah, insya-Allah merangkumi segala doa-doa yang ataupun hajat-hajat yang kita inginkan. Tapi tidaklah kita kata tak payah baca doa lain. Tapi kalau kita baca doa lain pun, kita boleh akhirkan doa-doa kita dengan doa Rabbana atina. Mungkin kita ada doa yang kita tak sempat baca, ataupun kita ingin terkejar-kejar, mungkin dari segi waktu kerja dan sebagainya, mungkin tak sempat nak baca semuanya, tak sempat nak luahkan segala-galanya, tak sempat nak hajatkan segalanya, kita boleh doakan, akhirkan doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, baik. Kenapa tuan-tuan puan rahmat Allah sekalian? Kerana doa Rabbana daripada surah Al-Baqarah ayat 201 ini sebenarnya ada banyak perkara yang boleh kita masukkan. Hajatkan itu, apa yang kita hajat, kita boleh masukkan daripada doa tersebut. Yang pertama, subhanallah, bila kita baca doa, kita boleh ajarkan, amalkan dalam doa kita seharian. Yang pertama sekali, bila mana kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita mohon kebaikan di dunia, kita mohon juga kebaikan di akhirat kelak. Apa yang boleh kita dapat dari segi dunia itu, yang pertama sekali, mudah-mudahan apa yang boleh kita dapat adalah kita ingin mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita nak mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mungkin kita doa juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita minta Allah tetapkan hati kita selepas Allah dah berikan hidayah. Tapi bila selepas kita baca doa itu, kita boleh masukkan juga Rabbana atina fid dunya hasanah untuk kita dapatkan taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana kita baca doa tersebut daripada surah Al-Baqarah ayat 201, kita boleh juga meminta daripada perkara tersebut untuk kita diberikan kefahaman dalam agama, diberikan kefahaman dalam agama, kan? Apa sahaja kita belajar, apa yang disampaikan oleh guru-guru, subhanallah, kita mohon kita difahamkan daripada ilmu itu, kita diberikan kefahaman dalam agama, kan? Allah mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita diberikan kefaqihan, kita diberikan kefahaman dalam agama, dalam ilmu yang kita belajar. Baik, yang ketiga, daripada doa tersebut ayat 201 surah Al-Baqarah, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia, bersangkut paut dengan perkara istiqamah, untuk kita konsisten untuk buat amal soleh, konsisten untuk beramal soleh, konsisten untuk buat kebaikan. Jadi bila kita buat Rabbana atina fid dunya hasanah, mohon kebaikan di dunia ini, apa kebaikannya? Kebaikan yang kita inginkan adalah untuk lakukan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apa dia? Untuk istiqamah, untuk buat amalan yang sedikit, ataupun walaupun amalan itu sedikit tetapi kita sentiasa buat hinggalah ke hujung hayat kita, dapat konsisten untuk buat amal soleh. Satu perkara yang mungkin mendatangkan kejayaan yang besar bila mana kita konsisten ataupun istiqamah untuk buat satu perkara, satu kebaikan sampailah ke hujung hayat kita, masya-Allah. Baik, itu dia. Apa juga termasuk dalam doa tersebut? Kebaikan di dunia adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Setiap pagi, setiap masa, setiap kali solat kita akan baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita nak ilmu yang bermanfaat. Bila mana kita dengar ilmu, bila mana kita dapat ilmu, kan Masya Allah pada saat ini, macam-macam cara kita boleh dapat ilmu. Tapi biarlah yang datang kepada kita itu, yang hadir kepada kita itu, biarlah ilmu tersebut, ilmu yang mendatangkan manfaat. Bukan ilmu yang membongkakkan kita, bukan ilmu yang menjadikan kita makin jauh daripada Allah. Tetapi biarlah ilmu yang datang kepada kita, yang bila kita dengar, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kita kepada redha Allah. Itu yang kita inginkan. Jadi bila mana kita baca doa daripada surah Al-Baqarah ayat 201 ini, mudah-mudahan bila mana kita belajar, bila mana kita menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang memberi manfaat kepada diri kita, kepada jiwa kita, insya-Allah. Baik, yang seterusnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh mendatangkan, kita mohon juga daripada situ pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan solehah, dan juga zuriat yang menjadikan kita orang kata apa, zuriat yang menyejukkan hati kita. Daripada Rabbana atina fid dunya hasanah itu pasangan yang soleh solehah, dan juga zuriat yang menjadi penyejuk hati buat diri kita. Jadi lepas kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kita boleh akhirkan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bila kita baca doa itu, ya Allah, hajatkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada doa itu juga insya-Allah boleh merangkumi juga apa yang kita ingin hajatkan, mendapat sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, punya banyak kawan. Kita pergi sana, kita pergi sini, kita ada kawan-kawan kita. Tetapi sahabat itulah sahabat yang kita inginkan, siapa yang mengingatkan kita kepada kebaikan, siapa yang menolong kita ketika mana kita susah. Kan? Maknanya apa? Antara kawan dan sahabat ini, kawan bila mana kita senang, awal-awal itu dah datang dah. Bila mana kita susah, hujungnya baru ada. Tapi bila sahabat ini, kesenangan yang kita ada, hujung-hujungnya mungkin dia baru muncul. Tetapi ketika mana kita susah, awal-awalnya dia ada untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk mendoakan kita ketika mana kita susah maupun senang. Itulah sahabat. Jadi subhanallah, mungkinlah susah, mungkinlah kadang-kadang kita baca doa, kita susah nak doa, ya Allah dapatkan aku sahabat, berikan aku sahabat, kurniakan aku sahabat. Susah. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah itu merangkumi untuk kita mendapatkan seorang sahabat yang soleh. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, mungkin daripada doa ayat surah Al-Baqarah ini, kita mudah-mudahan kita dikurniakan seorang sahabat yang ketika mana kita susah ataupun senang, dia tetap ada untuk mendoakan kita, untuk membantu kita, dan mudah-mudahan untuk mendekatkan kita dengan kebaikan, dan juga sentiasa mendoakan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, daripada doa tersebut, kita dipermudahkan urusan kita juga untuk mendapatkan kesihatan, kesejahteraan, dan diberikan kelapangan masa yang banyak. Jadi mungkinlah kita banyak kesibukan di dunia ini dengan pekerjaan kita dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita rasa lapang dah, tapi mungkin waktu kita rasa, ya Allah, kenapalah masa ni cepat sangat berlalu dan sebagainya. Jadi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, mudah-mudahan kita diberikan nikmat kesihatan, kesejahteraan, dan juga diberikan lapang masa yang banyak. Maksudnya bila kita lapang masa itu, banyak perkara yang kita boleh buat. Bukan setakat kerja yang kita dah ada pada saat ini, tetapi dengan anak-anak, lapang masa dengan anak-anak, dengan pasangan dan sebagainya. Baik, panjang umur dalam ketaatan. Biarlah kita panjang umur kita untuk melakukan ketaatan. Biarlah panjang umur kita itu ada ketaatan setiap masa kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat rezeki yang sentiasa halal, beroleh iman dan juga ketakwaan, sentiasa ingat kepada Allah masa dalam keadaan senang ataupun susah,
jiwa kita jauh daripada sifat mazmumah. Maknanya bila kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita nak minta dijauhkan diri kita daripada perkara-perkara mazmumah. Contohnya hasad dengki, iri hati, jauh daripada sifat-sifat mazmumah ini. Contohnya akhlak mazmumah, Allahumma salli, contohnya sombong, takabur, apa lagi, perkara-perkara akhlak-akhlak yang tidak baik ini. Daripada doa ini juga insya-Allah merangkumi untuk kita jauhkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ataupun akhlak mazmumah dan juga jiwa-jiwa yang tidak baik. Okey, baik. Dan juga akhirnya kita inginkan satu perkara di hujung penghayatan hidup, di hujung hayat hidup kita adalah kita ingin mati ataupun kematian dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah boleh juga kita hajatkan daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan seluruhnya di dunia ini dan juga kebaikan yang banyak juga di akhirat kelak, dan juga pelihara daripada diri kita daripada siksaan neraka. Jadi kalau kita boleh sambungkan sedikit, ibu-ibu, ayah-ayah, kita sambungkan sedikit. Waqina azabannar, waqina azabal qubur, waqina azabal mahsyar. Mudah-mudahan kita boleh jauhkan diri kita juga daripada siksaan kubur dan juga siksaan api neraka. Masya-Allah. Baik. Akhirnya bila mana kita sebut itu dia kejayaan di dunia, yang mana kita tak nak lepas daripada kejayaan di akhirat kelak. Itulah satu kejayaan yang terbesar buat diri kita semua. Apa dia kejayaan di akhirat kelak yang boleh kita dapatkan bila mana kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yakni ibu-ibu, kita minta daripada kita selamat daripada, kita minta keselamatan daripada seksaan kubur, dan juga bila mana dalam kubur nanti kita minta, ya Allah, daripada doa ini mungkin kita susah kan nak baca doa, ya Allah, jauhkan aku daripada seksaan azab kubur dan biarlah aku dapat jawab dalam kubur nanti dengan lancar dan sebagainya. Kan mungkin kita kadang-kadang terlupa ataupun susah. Orang kata apa, adalah masa-masanya kita tak boleh masukkan doa tersebut dalam doa-doa kita. Tapi mudah-mudahan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta agar kita selamat di alam kubur nanti, jauh daripada siksaan azab kubur, dan kita minta juga di situ untuk kita lancar soal jawab dalam kubur nanti. Baik, bila mana kita baca doa daripada surah Al-Baqarah ayat 201 ini juga, kita boleh minta keselamatan bila mana hari kebangkitan daripada kubur. Hari kebangkitan daripada kubur, dan juga seterusnya kita boleh minta juga di situ mendapat perlindungan arasy, perlindungan daripada Allah ketika berhimpun di padang mahsyar, dapat buku catatan pada tangan kanan, dan dapat peluang untuk minum daripada telaga Kautsar, dapat syafaat daripada Nabi SAW, dapat juga meniti titian sirat seperti orang kata apa, laju seperti kilat, dan juga akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya sebenarnya kita hajat kenapa, tuan-tuan dan puan? Kita ingin masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan daripada doa yang boleh kita amalkan, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan dengan doa itu kita banyak-banyak amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan segala hajat, segala kebaikan dari segi semua kebaikan apa pun yang kita dapat, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan mudah-mudahan tercapai di dunia dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi subhanallah ibu-ibu, ayah-ayah, semua ya sahabat-sahabat yang mendengar, mudah-mudahan segala amal kebaikan, segala hajat-hajat kita yang kita inginkan, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, yang menjauhkan segala keburukan dan juga mudarat ataupun yang tidak baik daripada diri kita, mudah-mudahan yang baik datang pada diri kita, yang jauh segalanya, yang buruk-buruk itu segalanya dijauhkan daripada diri kita, dan mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita menjadi
insan yang berjaya, bukan setakat di pandangan manusia, bahkan juga berjaya di pandangan sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini, apa yang biasa kita dengar pun, mudah-mudahan pada hari ini saya kongsikan, mudah-mudahan kita ingat semula tazkirah diri kita semula, insya-Allah, lebih-lebih lagi diri saya sendiri, dan banyakkan bersedekah, dan banyakkan kongsi, orang kata apa, perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang boleh menginfakkan harta mereka ataupun berkongsi ataupun berinfak kepada surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban. InsyaAllah mudah-mudahan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban ini dipermudahkan segala urusannya dan makin lama makin maju dan berkembang, insya-Allah, dan dapat berkongsi majlis-majlis ilmu yang lain, insya-Allah. Dan mudah-mudahan segala yang dikongsikan pada hari ini mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kita daripada segala yang tidak baik, dan segalanya yang saya kongsi pada hari ini mudah-mudahan segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang tersilap, yang salah cakap ke apa, datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.